Seterusnya ialah pelancaran dan penempatan satelit dalam orbit. Kita tengok bagaimana menghantar kenderaan pelancar ke dalam orbit. Ada dua kaedah. Kaedah untuk meletakkan satelit ni ke dalam orbit. Baik, kita tengok. Kenderaan pelancar yang terdiri daripada satu atau lebih roket digunakan untuk menghantar satelit atau kapal angkasa ke angkasa lepas. Baik. Kenderaan yang digunakan untuk menghantar satelit ni adalah berupa roket. Sama ada dia satu roket ataupun lebih. Nanti kita tengok gambar roket-roket ni yang menghantar satelit ni. Baik. Kaedah penghantaran yang pertama, pindah secara terus ke orbit. Ini yang gambar rajah A ni, dia pindah secara terus ke orbit. Satelit tadi daripada kenderaan tadi dipindahkan terus ke orbit dia. Baik, melalui trajektori roket daripada bumi. Ini dinamakan sebagai trajektori roket. Kemudian dia terus masuk ke dalam orbit ni. Dia berpusing mengikut orbit yang telah ditetapkan. Yang kedua, kaedah orbit pindah Hohmann. Yang ini, kaedah Hohmann ni dia berperingkat. Pertama, apabila roket yang membawa satelit ni dilancarkan, dia akan mengorbit bumi di dalam orbit kecil. Dipanggil orbit kecil. Apabila dilancarkan, kemudian apabila sampai kepada perigi di sini, pembakaran berlaku untuk memindahkan roket tadi ke orbit pindah. Ni dia namakan orbit pindah Hohmann. Baik. Kemudian apabila roket tadi sampai ke orbit besar, pembakaran berlaku dekat situ untuk roket tadi menukar arah kepada orbit besar ni. Baik. Jadi ini ialah 3 peringkat di mana satelit tadi dipindahkan menggunakan kaedah Hohmann. Seterusnya, kita lihat kenderaan pelancar yang digunakan untuk menghantar satelit. Digunakan untuk menghantar satelit ke angkasa lepas. Maksud dia ke orbit dia. Ini ada 2 jenis kenderaan. Pertama, yang ni. Kenderaan pelancar yang digunakan sekali sahaja. Yang ini dia guna sekali sahaja. Juga dikenali sebagai Expendable Launch Vehicle ataupun ELV. Baik, kalau kita tengok asap banyak ni. Asap ni ialah pembakaran daripada hidrogen dan oksigen. Dia tak mencemarkan sebab pembakaran hidrogen dan oksigen ni menghasilkan wap air kan. Baik. Di mana satelit ni letaknya semasa dilancarkan? Baik, kalau kita tengok dekat atas sekali ni. Di sini. Di sinilah letaknya satelit yang akan diletakkan di orbit nanti. Dia di bawah. Baik, semasa pergerakan
kenderaan ini, kalau kita tengok dekat sini ada, ini ialah tempat simpanan bahan api untuk melancarkan roket tu. Bahagian ini dia akan jatuh secara berperingkat. Yang kedua ialah RLV ataupun kenderaan pelancar guna semula, reusable launch vehicle. Ini yang ini. Yang ini. Dia ada macam kapal angkasa. Bukan macam kapal angkasa, memang kapal angkasa yang melekat pada jet tu, roket tu. Kemudian apabila sampai ke satu tahap ketinggian, bahagian-bahagian yang melekat pada kapal angkasa ni akan jatuh ke bumi. Yang tinggal kapal angkasa tu. Di dalam kapal angkasa inilah terletaknya satelit yang akan dilancarkan. Baik, biasanya kalau kaedah ini, dia ada angkasawan yang ikut sekali. Ada angkasawan yang ikut sekali, dan kapal angkasa ni akan balik ke bumi bersama dengan angkasawan. Satelit dah tinggalkan di orbit, dan angkasawan akan balik ke bumi, mendarat dengan kapal angkasa ni. Baik, itu dua kaedah kenderaan pelancar satelit ke angkasa lepas. Kemudian kita lihat seterusnya ialah fungsi stesen angkasa antarabangsa. Kita dapat tengok gambar ni. Ini ialah stesen angkasa lepas. Stesen angkasa lepas antarabangsa. Ni. Baik, apa fungsi dia? Stesen angkasa antarabangsa ataupun ISS, International Space Station, merupakan hasil usaha daripada 5 agensi angkasa, iaitu NASA. NASA ni dari Amerika Syarikat, Roscosmos dari Rusia, JAXA daripada Jepun, ESA daripada Eropah, dan CSA daripada Kanada. Negara-negara inilah yang berusaha menghasilkan stesen angkasa lepas. Angkasawan di negara kita pun pernah sampai sana, iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur Al-Masri bin Sheikh Mustafa. Dia adalah angkasawan pertama daripada negara kita yang sampai ke ISS. Baik, seterusnya kita lihat keadaan sifar graviti. Keadaan sifar graviti adalah keadaan yang tiada kesan ketara daya graviti dirasai. Contohnya, keadaan dalam aktiviti terjun udara dalaman. Yang kita tengok dalam gambar ni, ini ialah aktiviti terjun udara dalaman. Dia gunakan satu tempat, dia buat aktiviti terjun udara. Ada udara daripada bahagian bawah naik ke atas, yang menolak orang tu supaya tidak jatuh. Peserta terjun udara dalaman akan terapung dalam udara dan merasai keadaan sifar graviti. Yang saya kata tadi, penerjun tu akan berada dalam keadaan terapung. Keadaan ini berlaku kerana daya tujahan yang dihasilkan oleh tiupan udara ke atas yang sangat kuat
Udara daripada bawah ni dia sangat kuat terhadap peserta tersebut adalah sama nilainya dengan beratnya. Daya tujahan oleh udara tadi sama nilainya dengan berat peserta yang terjun ni. Tetapi pada arah yang bertentangan. Oleh itu, tiada kesan ketara daya graviti dapat dirasai. Jadi sebab dia dah balance ataupun seimbang daya tujahan dengan berat peserta tadi, maka daya graviti tak dirasai. Seterusnya kita lihat kaedah menjejaki stesen angkasa. Baik. Menjejaki kedudukan stesen angkasa dengan menggunakan aplikasi telefon pintar. Ada apps yang boleh digunakan dalam telefon untuk menjejaki stesen angkasa. Kita boleh tengok dekat telefon di mana kedudukan stesen angkasa tu. Seterusnya kita lihat kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas. Antara kesan perkembangan pesat dalam teknologi angkasa lepas termasuklah A. Bahan buangan di angkasa lepas ataupun space jam yang semakin bertambah. Bahan buangan di angkasa lepas atau space jam merupakan satelit yang tidak berfungsi. Space jam ni benda-benda yang dah tak berguna, yang rosak kan. Memanglah tak berfungsi. Yang terdiri daripada bahagian ELV yang telah digunakan. Kenderaan yang menghantar satelit tadi, yang bahagian-bahagian yang tak digunakan ada tertinggal kat sana. Serpihan satelit yang dihasilkan daripada pelanggaran antara satelit. Satelit dengan satelit berlanggar menghasilkan serpihan. Roket yang habis dibakar dan sebagainya. Menurut pemerhatian yang dibuat oleh pihak pemantau space jam dari NASA, 95% daripada beribu-ribu objek buatan manusia pada orbit rendah bumi merupakan bahan buangan di angkasa lepas. Semakin banyak space jam, semakin tinggi risiko pelanggaran satelit dengan space jam. Hal ini juga menerangkan bahawa satelit cuaca GOES lazimnya berubah orbit beberapa kali supaya dapat mengelak pelanggaran dengan space jam. Kalau kita tengok dalam gambar ni, titik-titik hitam itu mewakili space jam. Dah macam sampah pula kan. Dekat bumi orang buang sampah, dekat angkasa lepas pun orang buang sampah. Inilah dia, space jam. B. Peningkatan aktiviti penyelidikan dan pembangunan. Kemajuan dan perkembangan dalam teknologi angkasa lepas telah meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan dalam pelbagai bidang seperti kesihatan manusia, respons terhadap perubahan dan bencana cuaca, teknologi inovatif baharu, pendidikan global dan perkembangan ekonomi angkasa lepas. Baik. Itu sahaja penerangan berkenaan dengan topik 9.1 iaitu satelit.